Okey, Gurzonika, kita lihat karangan kamu. Karangan panjang, minggu ke-10 dulu. Kepentingan sungai kepada kita. Ready? Sungai ialah tali air yang semula jadi dan memainkan peranan yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat manusia sejak beribu-ribu tahun dahulu. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan sejarah kemanusiaan di bumi ini bermula daripada sebarang sungai sebagai kawasan pertempatan ataupun sumber makanan. Namun, terdapat segelintir masyarakat tidak bertanggungjawab yang bertindak mencemarkan sungai seperti dengan membuang sampah sarap ke dalam sungai. Hal ini memberikan impak yang besar kepada kehidupan akuatik kerana habitat mereka akan tercemar dan keadaan ini menyebabkan kematian pelbagai hidupan akuatik. Terdapat juga kes pencemaran sungai yang serius seperti kes pencemaran sungai Kim Kim akibat pencemaran sisa kimia di sungai tersebut. 2775 orang telah dimasukkan ke hospital dan lebih 6,000 orang mendapat impak daripada pencemaran tersebut. Berdasarkan kadar kes pencemaran sungai kini, masyarakat pada hari ini mungkin tidak mengetahui kepentingan sungai kepada kita kerana tak kenal maka tak cinta. Oleh sebab itu, individu yang tinggal di muka bumi ini haruslah mengetahui dan menghayati kepentingan sungai kepada kita. Antara kepentingan sungai dalam kehidupan manusia ialah sungai dapat membekalkan sumber air yang terbersih. Hal ini dikatakan kerana air merupakan kegunaan domestik yang utama dalam kehidupan seharian kita. Tanpanya, sudah tentu kita tidak dapat melangsungkan kehidupan kerana air merupakan keperluan asas. Sebagai contohnya, syarikat bekalan air Malaysia Syahbas berperanan membekalkan air kepada setiap rumah supaya dapat digunakan oleh penduduk untuk melaksanakan aktiviti seharian mereka. Melalui apa ini? Melalui sumber ini, kehidupan menjadi mudah kerana terdapat saluran dan paip air dibina mengikut keperluan penduduk setempat. Hal ini bermaksud bahawa hampir semua penduduk mendapat akses kepada air bersih. Tambahan pula, semua kediaman memerlukan air dengan sungai yang tidak tercemar. Semua penduduk dapat memanfaatkan air yang bersih. Jelaslah bahawa sungai menjadi kehidupan kita. Tanpa sungai, manusia tidak dapat melangsungkan kehidupan seharian. Hal ini sepatutnya memberikan kesedaran kepada masyarakat agar menghargai sungai di tanah air kita. Oleh itu, saya berterang lagi bersuluh bahawa sungai yang ada di sekitar kita memainkan peranan yang paling utama, iaitu sebagai sumber bekalan air bersih. Seterusnya, sungai ialah tempat menjadi habitat hidupan akuatik yang terpenting untuk menyeimbangkan sistem ekologi. Sebagai salah satu habitat yang mengandungi pelbagai komponen biotik, sungai membantu ekosistem alam sekitar dengan mewujudkan rantai makanan semula jadi yang memastikan interaksi yang berterusan antara kehidupan akuatik. Selanjutnya, sungai juga membekalkan makanan kepada pelbagai organisma dan benda hidup sama. So choose one only. Sebagai contohnya, ikan-ikan yang hidup di dalam sungai yang bersih dapat dimakan oleh hidupan lain seperti manusia dan haiwan. Pasalnya, hidup sungai dapat memperpulakan pelbagai jenis ikan seperti ikan patin, kecil. Di Sungai Perak selanjutnya, gulai patin tempoyak juga sangat terkenal kerana sungai yang jernih. Oleh hal demikian, anggota masyarakat mestilah menjaga kebersihan sungai di negara Malaysia kerana di mana kemahuan di seluruh jalannya. Maksudnya kita haruslah berganding bahu untuk bersama-sama memelihara sungai yang agak atau ada. Di negara kita sebelum terlambat, oleh itu tidak dapat dinafikan lagi bahawa hidupan akuatik mempunyai habitat yang terpelihara jika sungai dapat memainkan peranannya dalam ekosistem. Selain itu, sungai juga merupakan destinasi pelancongan utama yang dapat mendanakan pelbagai peluang pekerjaan dan perniagaan. Hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia
memiliki hutan lipur yang segar. Kawasan-kawasan ini berpotensi menjadi tempat perkelahan dan perkhemahan kepada para pelancong. Sekiranya naik taraf tempat-tempat ini juga boleh menjadi kawasan tarikan pelancong yang mampu menjanakan ekonomi negara. Sebagai contohnya, hutan lipur Sungai Kancing yang terletak di Parawang, Selangor dan hutan lipur Ulu Benda di Kuala Pilah. Negeri Sembilan merupakan kawasan perkelahan dan perkhemahan yang popular baik antara penduduk setempat maupun ikutan daripada ini tukar kepada lain daripada ini. Pelancong asing terkadang dapat menikmati pemandangan indah dan penduduk setempat dapat berniaga untuk menjanakan pendapatan bagi menjara kehidupan mereka. Peribahasa peluang pekerjaan yang menyebabkan penduduk-penduduk tertentu di kawasan tersebut. Oleh itu, jelaslah bahawa sungai ialah destinasi pelancongan yang dapat memberikan peluang pekerjaan dan perniagaan kepada kita. Satu lagi manfaat sungai ialah sebagai kawasan utama kuasa hidroelektrik yang memainkan peranan penting dalam penjanaan sumber tenaga. Mengapa? Hal ini dikatakan demikian kerana tenaga elektrik dapat dijanakan dengan kuasa hidro yang berpusatkan air untuk disalurkan kepada rumah dan kilang. Kini, penggunaan tenaga hidroelektrik menjadi semakin popular kerana tenaga ini tidak melibatkan pembakaran bahan api fosil. Tenaga ini juga tidak memberikan kesan negatif kepada alam sekitar. Sebagai contohnya, empangan Kenyir di Terengganu dan empangan Pedu di Kedah yang pada asalnya merupakan dua batang sungai negara kita telah berkembang menjadi kawasan penjana kuasa hidroelektrik. Penduduk di sekitar juga mendapat manfaat berganda kerana mereka boleh menerima tenaga elektrik daripada penjanaan kuasa elektrik. Kita sebagai insan yang menikmati faedah sungai wajar menghargai sungai yang memberikan tenaga dan harapan kepada kita kerana sungai adalah hidupan manusia. Sungai ialah nadi kehidupan manusia ataupun kehidupan manusia. Oleh itu, tegaslah bahawa kuasa hidroelektrik dapat dijanakan melalui sungai adalah antara kepentingan utama sungai kepada manusia. Di samping itu, sungai juga merupakan medium perhubungan dan sistem pengangkutan yang paling utama sejak tamadun manusia bermula. Hal ini dikatakan demikian kerana kehidupan manusia bermula di sungai kerana sungai memainkan peranan penting seperti jalan perhubungan utama untuk meneruskan kehidupan. Kini sungai digunakan sebagai jalan perhubungan yang menghubungkan kampung dengan kampung. Sebagai contohnya, Sungai Sarawak dan Sungai Batang Liupar yang kedua-duanya terletak di Sarawak menjadi jalan perhubungan dan membawa hasil kayu balak dari hutan ke bandar. Cara perjalanan ini dapat mengurangkan kos yang ditanggung berbanding dengan jalan jarak. Kesannya cara perjalanan ini mampu menjimatkan tenaga manusia yang hanya perlu menggunakan rakit dan sampan setepuk dan untuk bergerak ke tempat. Bergerak satu tempat ke satu tempat. Bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jika dilihat daripada perspektif yang lain. Juga memberikan ilham kepada manusia untuk menjadikan semakin kreatif. Buktinya ialah penciptaan rakit dan sungai oleh manusia hanya kerana sungai. Oleh itu, tidak bernafis diperikaikan lagi bahawa sungai merupakan sistem pengangkutan yang medium perhubungan terbaik dalam kehidupan kita. Konklusinya, sungai memberikan 1001 harapan dan impian kepada kita, kepada semua manusia di muka bumi ini. Sebagai insan yang menikmati manfaatnya, haruslah memainkan peranan masing-masing untuk menjaga sungai. Antara inisiatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat ialah mengadakan gotong royong secara besar-besaran untuk membersihkan sungai itu cuma. Kempen sayangi sungai juga boleh diajukan untuk memberikan
kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan sungai. Selanjutnya, pihak berkuasa juga haruslah memantau aktiviti di kawasan sungai bagi memastikan kebersihan sungai di negeri kita terjamin dan terjaga. Melalui langkah-langkah ini, sungai dapat terus menaburkan jasa kepada manusia dan menjadi nadi kehidupan manusia sehingga bila-bila. Kita mestilah menghargai sungai sebelum tercemar kerana asas dahulu pendapatan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna lagi. Tambahan pula, sejarah dan tamadun Malaysia telah membuktikan bahawa sungai memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Tuntasnya, semua pihak haruslah memainkan peranan masing-masing untuk memelihara dan menjaga sungai di negara kita. Saya berikan 83% markah kepada kamu atas usaha kamu. Walaupun masih ada kesalahan bahasa dan juga kesalahan istilah dan sebagainya, tetapi anda dapat menulis dengan matangnya. Syabas saya ucapkan. Kita terus ke karangan yang seterusnya. Saluing. Okey, karangan yang seterusnya ialah karangan umum, karangan pendek, karangan bahan rangsangan. Mari kita lihat program sekolah penyayang pula. Program sekolah penyayang merupakan satu usaha amat murni oleh pihak sekolah. Program ini sebenarnya bertujuan untuk memupuk dan menarik minat murid-murid untuk ke sekolah di samping membendung masalah gejala sosial yang lain. Maklumlah, terdapat setengah murid pada hari ini yang menghadapi pelbagai masalah dalam pelajaran mereka. Masalah ini mungkin berpunca daripada ketidakfahaman mereka tentang satu topik atau satu isu disiplin yang menyebabkan mereka tidak memberikan tumpuan semasa belajar. Tambahan pula, kes konting sekolah juga meningkat secara mendadak dan masalah disiplin juga agak membimbangkan. Kita tidak mahu nanti para remaja yang terlibat sudah terhantuk baru tengadah apabila mereka menyadari dan mengisafi kesalahan mereka. Oleh itu, program sekolah penyayang telah diperkenalkan untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan hal ihwal murid mesti dijalankan dengan baiknya. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan di bawah program sekolah penyayang ialah pihak sekolah haruslah mengalu-alukan kehadiran murid di pintu pagar sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana kehadiran murid merupakan harapan setiap guru untuk menjayakan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Tanpa kehadiran ramai murid, sudah tentulah maklumat yang ingin disampaikan oleh seorang guru tidak dapat disampaikan secara menyeluruh. Sebagai contohnya, guru-guru bolehlah mengucapkan selamat pagi kepada murid-murid dan memberikan kata-kata seperangsang untuk memotivasikan mereka. Hal ini akan membawa kepada pembinaan hubungan yang erat antara murid dengan guru. Jika sebelum ini terdapat banyak ya, tak payah murid-murid, terdapat murid yang tidak hadir ke sekolah kerana tidak ingin berjumpa dengan guru-guru, maka program ini mampu menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, murid-murid juga berasa disayangi oleh guru-guru. Melalui program ini juga mereka yang sesat di hujung jalan akan balik ke pangkal jalan. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa kehadiran murid dialu-alukan oleh guru sebagai usaha menjayakan program ini. Seterusnya, murid guru-guru juga perlu memberikan penghargaan kepada murid yang menunjukkan kemajuan dan prestasi mereka. Kemajuan dalam prestasi akademik mereka. Hal ini akan menyebabkan murid-murid merasa dihargai dan lebih berkeyakinan dengan kualiti. Berkeyakinan akan kualiti kerja mereka. Katakan motivasi yang diberikan kepada guru-guru dapat meningkatkan semangat diberikan oleh guru-guru. Juga dapat meningkatkan semangat murid-murid untuk terus berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi mereka dalam sebarang peperiksaan maupun ujian. Sebagai contohnya, guru bolehlah menghadirkan wang yang boleh digunakan oleh murid-murid untuk belajar atau mengulang kaji pelajaran seperti pen atau bukan menghadirkan barang, menghadiahkan sesuatu. Pen atau buku rujukan kepada murid mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Hal ini mampu merangsang murid lain untuk terus berusaha untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran mereka. Kesannya, usaha ini mewujudkan persaingan sihat dalam kalangan murid sekolah kerana mereka semua ingin mendapatkan ganjaran daripada guru mereka. Dalam kata lain, mereka bersaing untuk berdiri sementara tegak, duduk sama rendah dalam akademik. Oleh itu, tidak boleh nafikan lagi bahawa penghargaan kepada murid ialah satu daripada ciri program sekolah penyayang. Selain itu, program mentor-mentee perlu dilaksanakan sebagai perbahagian daripada aktiviti program sekolah penyayang. Hal ini dikatakan demikian kerana murid-murid yang lemah haruslah diberi. Murid diberi, bukan diberikan ya.
perhatian di sekolah oleh guru-guru supaya mereka boleh mencapai kejayaan dalam pelajaran bersama-sama murid yang cemerlang. Murid-murid ini juga boleh menjadi anak angkat sekolah guru di sekolah. Maksudnya akan ada seorang guru yang memberikan perhatian yang lebih kepada seorang murid yang memerlukan bimbingan atau tunjuk ajar. Murid-murid ini juga boleh selalu berjumpa dengan mentor untuk membincangkan kelemahan dan kekuatan mereka agar kekuatan mereka dapat dimanfaatkan dan kelemahan mereka dapat diperbaiki atau dibaiki. Dengan ini mereka tidak akan berasa keseorangan lagi kerana adanya guru yang sudah mendengar mendengar luahan perasaan mereka dan memberikan nasihat kepada mereka. Kesannya murid dan guru akan menjalinkan hubungan yang baik dan murid akan berusaha dengan bersungguh-sungguh agar tidak menghampakan guru kerana mereka mahu membalas jasa guru dengan menjalin hubungan yang baik, ya, rekan. Okey, jasa guru dengan keputusan cemerlang sekali. Oleh itu, jelaslah bahawa program Mentor-Menti ialah usaha yang sangat baik dalam program sekolah ini. Konklusinya, program sekolah penyayang mestilah dilaksanakan dengan usaha-usaha di atas. Pihak sekolah haruslah menjalankan kempen dan pameran di samping mengadakan sesi pembentangan supaya murid-murid dapat memahami kepentingan program sekolah penyayang. Melalui cara ini, juga mempunyai iltizam yang tinggi untuk mencapai kelulusan yang cemerlang dalam setiap peperiksaan maupun ujian yang diadakan. Selanjutnya, mereka juga mempunyai disiplin dan sasi yang tinggi. Hal ini amat signifikan kerana murid-murid sekarang merupakan bakal pemimpin negara pada masa akan datang kerana pemudahan orang bangsa pengudi tiang negara. Oleh itu, mereka haruslah berkewibawaan, berketerampilan dan cemerlang dalam semua bidang untuk menjadi pemimpin yang berkaliber. Tuntasnya, setiap sekolah haruslah mengadakan program sekolah penyayang agar sekolah menjadi tempat menimba ilmu yang dikenal sepanjang hayat. Tahniah saya ucapkan, cukup berikan 26 per 30 markah kepada kamu untuk karangan bahan rangsangan ini. Janganlah menghampakan saya dan saya tahu bahawa anda mampu menuliskan karangan yang lebih baik selepas ini. All the best. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya.